Okay, Assalamualaikum. Hari ni 6 hari bulan 5. So, kita akan sambung subtopik persamaan linear dalam dua pembeli ubah ataupun linear equations in two variables. Okay. Dan semalam kita dah tengok dah yang mana yang dikatakan dua pembeli ubah tu bila kita ada macam dua alfabet ni, dua huruf sini dalam satu persamaan. Okay. Ini contoh dia. And dia dikatakan linear apabila pemboleh ubah ni kuasa dia semuanya kuasa 1. Okey. Jadi untuk permulaan ni kita akan tengok mana kita nak modelkan apa tu situasi tu ke dalam ayat matematik. Okey. Tengok contoh 7. Okey. Bentukkan persamaan linear. Okay. Maksudnya bila dia kata bentukkan persamaan linear maknanya kita nak modelkan dia lah. Okay. Kalau kami ingat yang cikgu sebut kataan model tu, ingat lagi tak kataan model tu? Okay. Tapi kali ni melibatkan dua pembeli ubah. Macam sebelum ni kita modelkan, ingat tak yang ni kita modelkan satu saja. Sini sebenarnya melibatkan dua pembeli ubah lah, ibu dengan Azhar. Kita libatkan dua alfabet sini. Jadi maknanya yang kita nak buat ni sebenarnya kita dah sort of dah encounter this ni lah. Okay, jadi kita tengok ni. Beza antara dua nombor ialah 18. Okay. Nah, contoh 7 ni sangat penting. Kamu kan ada buku aktiviti kan? Jadi cikgu nak kamu ambil salin nota ni, contoh 7 ni. Kalau kamu tak nak, then you will just refer to my YouTube in future, okay? Tak bukan apa sebab kadang-kadang tak kalah nak tengok satu nak kena buka YouTube all the time kan. So if you can transfer benda yang cikgu cakap ni ke dalam buku kamu yang buku yang nama aktiviti tu, it's good lah. Okay. The word beza, always kalau kita nampak perkataan beza maknanya mesti kita guna operasi tolak. Okay, operasi tolak. So I can actually translate this translate this dengan tulis tolak macam ni. Okay, dan dia kata dua nombor. Nah, ingat tak yang kes derma yang RM50 tu kan? Ada yang Puan Kavita tu kita tak tahu berapa. So kita letakkan Puan Kavita tu sebagai Y and that two guys tu as the X. Yang ni. Kalau kami ingat cerita ni lah. So we are talking about dua situasi. The guys and the woman. Okay. So macam ni pun sama juga. Kita tengah cakap pasal dua nombor and you don't know that two number. So once you don't know, jadi you just assign any alphabet. Okay, let's say satu tu X, satu tu Y. Okay. Now I'll be using a lot of X and Y. It can be A and B. It can be S and T. P and Q. Okay. Y and Z. Semua boleh. Cuma sebaik-baiknya kita guna nombor huruf yang next to each other. Bukan guna A dengan Z lah. Kalau kata macam ni, it's like tak macam kes yang Azhar dengan ibu tu. That one kita boleh guna A dengan I because kita guna A sebagai Azhar, I sebagai ibu, boleh lah kan. Macam ni dia tak sebut apa-apa, jadi I use X and Y. Kedua ialah, so just change it to equal sign and 18. Okay. Now for this question, dia cuma cakap yang ini saja. Dia tak ada bagi maklumat tambahan. Dia tak ada kata yang X tu lagi besar pada Y ataupun Y tu lagi besar pada X. Jadi kalau kata cikgu nak tulis Y minus X sama dengan 18 kan, it's still correct. Okay.
No issue here. Alright. Next. B. Simpanan wang saku Ahmad ialah X ringgit dan simpanan wang saku Norita ialah Y ringgit. So jumlah. So the word jumlah tu automatic kita tahu dia tambah. Okay. And sini sebab dia dah assign alphabet X. So you don't use A here. So you use X. So X, okay, jumlah simpanan wang mereka ialah 600. So X plus Y equals to 600. And remember the unit. So because X ni memang RM and also this one RM and then dia punya jawapan pun RM. Jadi just kita boleh just tulis teruslah. Okay. C. Sebab bas dan sebab van masing-masing dapat membawa M dan N orang. Same here. Dia guna huruf M dengan N. Jadi janganlah guna huruf bas sebagai B sebagai bas, V sebagai van. Okay. Guna yang ini. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 bas dan 5 2 buah bas. So should I draw the bus? Draw lah sikit. The bus. Tara, my bus Okay, so we have 2 bus and 5 van. Jadi sajalah guna picture untuk kamu nampak lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 2 bus, 5 van. Terima kasih. Okay. Dan sini M, nampak? Untuk bus ni M. Maknanya sini boleh ada M penumpang. Sini pun M, nampak? Yang ni ada N penumpang. N. Okay, so and then dia kata jumlah. So kalau jumlah maknanya boleh kena guna tambah lah. Jadi cikgu boleh tulis sini M tambah M kan. Tapi since dia dah sama, so cikgu terus tulis 2M lah. Okay. And yang ni pun sama, 5N. Sama dengan 100 orang. Macam tu. Okay. Alright, so okay, lepas tu yang ni pula dia bagi persamaan ni, dia nak kita make a story lah out of this kan, which I don't want to go through that one. Okay. Okay, now cikgu nak gunakan cikgu punya GeoGebra ni. Okay. Okay, I want to use my GeoGebra here. Don't look at this, this is my belajar form 5 tadi kan. Cikgu nak cuba type benda ni di sini. Sebab kita tahu I'm not sure masa sekolah dulu, sekolah rendah dulu, kamu ada belajar tak this kind of, we call this sistem koordinat. Ada belajar tak masa sekolah rendah? Ada tak macam tengok macam kata graf macam ni? Ada tak di sekolah rendah? Okay. Kalau ada maknanya you tak rasa weird lah benda ni. Okay. Okay. So okay. Jadi dalam kes ni okay. So kalau kata X plus Y sama 600, dia cikgu punya taksi ni. Okay. Nah, biasanya lah yang X tu will be here. Biasanya. And Y akan balik di sini. Ui, gelap. Okay. Biasanya lah. Okay. So kalau cikgu type situ X plus
apa-apa dia dah. Okay. Okay. So X. Bila cikgu type X je, kita boleh nampak dia ada satu garisan gitu. You type X je. Sebab bila cikgu type X, dia faham tu sebagai Y sama dengan X. Okay, so now I don't want that. What I want is X plus, ambil nombor kecil lah. Kita boleh nak minus Y sama dengan okay. Kalau cikgu buat 18, takut dia tak boleh nampak. Type lah 18. Tak nampak apa-apa. Sebenarnya bukan tak nampak apa-apa. Ada je. Tapi sebabkan skala kita ni kecil, kita cikgu. Nampak? Tu dia. Okay. So, yang 18 tu dekat sini. Let me see if I do that. Nampak? 18. Okay. Kenapa dekat sini kita tak nampak? Ni kan dia bagi negatif 18 kan? Ini 18 kan? Betul tak? Kenapa macam tak sama? Itu kita akan belajar nantilah. Tapi just nak give you some idea. Bila cikgu type X minus Y equals 18, kita boleh present dia dalam bentuk garis lurus. And garis lurus is normally is a linear. Sorry, we see like this. Persamaan tu dipanggil persamaan linear. And ini kita panggil garis lurus atau garis linear. Okay. Jadi sebab ini besar sangat dia tak nampak, cikgu nak guna yang ini. Yang kecil punya sikit ni. So I change this. And automatic nampak dia tulis sini. EQ. EQ means equation. Okay. EQ means equation. Okay. So I change this to X plus Y equals 5. Okay. Okay, much better. So, cikgu zoom in. Okay. Nampak? Now kita boleh nampak 5 sini. 5 nampak? 5. Okay. Okay dah. Cikgu nak tunjuk yang this part here. Yang ini ni, apa dia buat ni? Sebenarnya dia sedang, ingat tak yang kaedah cuba jaya tu? Trial and improvement. Okay. So dia gantikan nilai X tu. Dia gantikan nilai X tu. So of course, kalau X tu 1, Y tu mesti 4 so that you get 5. Betul tak? Kalau X tu 2, Y tu mesti 3. X3, Y2. X4, Y1. Jadi, if I take all this, cikgu plot di sini. If I plot all this, so I will get when X is 1, Y is 4. So it's here. Alah, dia tak boleh nak buat titik lah. Actually boleh, but I not sure how. Tak sempat nak explore. Nampak tak ini hasil ini? Sebab ya, okay. So X is 1, Y 4. Let me use this one. Okay. X is 1,
I will not move it. Because when I touch dia apa dia lari sikit lah. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak, I know what to do. Yeah, I'll move it a little bit atas and here. Okay, perfect. Alhamdulillah. Okay, bila X1, because this is X lah, X1 and then Y4. So that's 1, 4. Okay. And then 2, 3. Okay, can I move this? Just move like that. 2, 2. Okay, tu dah. 2, 3 nampak dia ada titik dekat situ kan? 2, 3. 3, 2 and 4, 1. And then in fact yang dia senaraikan ni is just dia ambil value from X from 1 to 4 kan? Betul tak? Kalau ikutkan you boleh extend sampai ke negatif, you know? Sampai ke negatif. Sorry. Ini kan positif kan? So kalau negatif kat sini lah. Still kalau negatif tu belah sini kan? Dia will still ada jawapan untuk Y. Okay, but kalau kita tengok contoh 10 ni dia talking about bilangan jersey. Right, so kat logik lah nak ambil nilai X tu negatif kan, takkanlah bilangan negatif satu baju kan. So dalam kes ni we only look at the positive sahaja. Okay. Tapi bila lukis graf dia akan lukis semua. No limit. There's no limit. Okay. Alright. Okay, so let me see whether I can do this. Y sama dengan 1 tolak 2 X. Okay, ini kita buang. Kita ambil ini. Okay, so now cikgu plot yang ni. Oh, dia tulis sebagai function Y. Tak apa. You just ignore yang ni lah. Okay. Tu. This is the one. Y sama dengan 1 tolak 2X. And nampak tak sini ada 1 kan? Sama 1 kan? So tulis 1 tu. Dalam kes ni dia follow 1, nampak? Macam yang tadi tu dia tak follow kan? Dia 18 tapi bila dia lukis kat atas graf ni dia jadi negatif. So I'm not going to discuss that thing, why that thing happen, okay? It's just ni sambil lalu je nak tunjuk kat kamu. Linear ni is actually a straight line. Okay. Right. So kamu ada download GeoGebra tak? Ni nama dia graphing calculator. Tapi bila you cari kat Play Store dia akan keluar ni GeoGebra. Okay, so alright, now dia kata bagaimanakah anda mewakilkan persamaan linear dalam secara graf. I've already shown there. Okay, dah tunjuk dah. Kita tunjuk dah ni. Okay, so dia buat ni kita panggil jadual lah. Ni lebih sistematik lah kan. So kosong, you choose the X ni, the value X ni you choose. So macam YouTube ni dia ambil like CV2, 2, 4, 6, 8, 10 kan. Can I take negative value? Yes, you can still take negative value, no problem. That like
For this case, kita tunjuk. Okay, lepas tu macam ni kan, you can also take 1, 1, 1, 1, nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Tak semestinya double. Okay. Okay. So yang ni sebenarnya nak ganti-ganti ke tak? I don't want to go through this one. Okay, then just in case lah kalau ada soalan apa, objektif ke apa kan. So they will ask you antara among this diagram which one mewakili persamaan linear dalam dua pemoleh lebar secara graf. Linear. So linear you know must be a straight line, right? So this one is a straight line. This one a straight line. Yang ni dia bukan straight, dia curve. So this is not linear. Okay. And for information, you also will be studying about this kind of graph yang bukan straight line. Okay. You decide a bit not now. A little bit later lah. Okay. Then we have here. Cikgu nak tengok sama ada line tak sikit. Jumlah kita dah pernah buat dah. Okay. Jumlah dah ada. Yang ini. C ni. My heading. Point 2. Page 137. Number 1 C. Okay, jadi lain sikit kan. Dia kata bilangan guru perempuan adalah 2 kali bilangan guru lelaki. So sini pemboleh ubah kita apa? Siapa boleh say out? Apa dia pemboleh ubah kita di sini dalam kes ni? Anyone? Bilangan guru perempuan adalah 2 kali bilangan guru lelaki di sebuah sekolah. That's all. The sentence setakat itu saja. So I'm not asking you to form the equation. I just want to ask you, pemboleh ubah yang terlibat di sini apa dia? Hello? Anyone? Hello? Tak ada orang type something. Tak ada siapa type apa pun. My question is that when you see this, bilangan guru perempuan ada 2 kali bilangan guru lelaki di sebuah sekolah. So apakah dia 2 pemboleh ubah tu? Come on lah. 2 pemboleh ubah tu ialah bilangan guru perempuan and bilangan guru lelaki. Okay, so cikgu boleh wakilkan guru perempuan dengan huruf P. P ialah bilangan guru perempuan. Okay, dan cikgu guna L ialah bilangan guru lelaki. Okay. So macam ni cikgu nak kaitkan P dengan L. Adakah P tambah L? Because sebelum ni kita buat kan ada macam jumlah macam ni kan. And then yang kita buat bukan ni. Yang tadi ni. Macam ni kan. Jumlah kan, macam penumpang ni kan. Dia kata jumlah. Yang dia kata yelah. Oops. Ni dia ada perkataan yelah 100 kan. Tapi dalam ni dia tak ada kata dia cuma cakap bilangan guru perempuan adalah ni sebenarnya yelah. Yelah. So the word adalah ni sebenarnya is equal lah. Okay. So how do I write the P and the L? Boleh ke cikgu tulis bilangan guru perempuan dengan guru lelaki macam ni? P sama dengan L. Boleh tak? Betul tak? Bilangan guru perempuan ini adalah 2 kali bilangan guru lelaki. So L. Betul tak? Kalau cikgu tulis ni ada nampak bilangan guru perempuan adalah 2 kali bilangan guru lelaki. Tak kan? Ini maksudnya apa? Bilangan guru perempuan sama dengan bilangan guru lelaki kan? So how to put that 2 tu? Sebab dia kata sini 2.
Jadi senang je, you ikut ayat ni. Jadi you just, orang kata apa, direct translate. You just follow ayat dia. So dia kata dua lelaki lah. So dua kat sini lah. Dua lelaki, nampak? Nampak tu? So, bilangan guru perempuan ni lah 2 kali bilangan guru lelaki. So maknanya sekarang guru perempuan lagi ramai lah. Betul tak? Okey. Okey, tu yang lain sikit. Then, apa lagi? Okey, ni nak suruh lukis graf. Aduh mak. Kalau nak suruh lukis graf ni maknanya you kena buat inilah. Okey. Jumlah bayaran ni rasa kita dah buat dah. Okey. Kita buatlah nombor 4 ni. Selai baju harga RM20. Selai seluar harga RM10. Okey. So dalam misi cikgu nak lukis baju Nanti tak baju cikgu ni. Ni baju raya ni. Yang ni RM20. Okey, and ni seluar. Kata seluar katak. RM10. Okey, cari bilangan baju. So dia nak tahu yang ni ada berapa. Macam yang case yang tadi ni. Dia dah beritahu kat kita yang bas tu memang ada 2, van tu ada 5 kan. Betul tak? Cuma bilangan penumpang yang tak bagi tahu. Tapi macam ni ni. Dia bagi tahu yang harga ni tapi dia tak bagi tahu berapa baju ada, berapa seluar ada. Dia tak bagi tahu. Jadi so sini akan jadi apa? Cari bilangan baju dan seluar. Jadi kita ni lah. So kita tulis sini B ialah bilangan baju dan S ialah bilangan seluar. Okey. So adakah cikgu boleh tulis B tambah S? Logik tak? B tambah S. B tambah S sama dengan apa? B tambah S sama dengan apa? Boleh tak? Kalau macam yang bas ni boleh. Sebab yang ni, ini penumpang. Ini pun penumpang. So bila cikgu ambil yang ni, 2 darab M. 2 ni bas, M ni penumpang. Maknanya bilangan bas darab dengan penumpang. So kita akan dapat jawapan jumlah penumpang dalam bas. Dan yang ini dalam van. So yang 100 ni penumpang. So ini sebenarnya penumpang tambah penumpang sama dengan penumpang. Betul tak? Maknanya bilangan orang tambah dengan bilangan orang sama dengan bilangan orang. So kalau untuk kes yang ini, kalau cikgu tulis B tambah S, cikgu tak baca soalan seterusnya, cuma cikgu nak bawa bincang je. Boleh tak? My question. Cuba fikir. Kita dapat apa ni? Ada kita dapat seluar ke? Ada kita dapat baju ke? Atau kita dapat BTS? Baju dan seluar. Okey. Kan? BTS. So, isi kalau macam ni memang kita tak boleh nak tambah. Tak boleh tambah. You tak boleh nak jumlahkan jadi something here. Okay. Dia macam kita kata I ada apple dan I ada satu carrot. Bukan. Jadi ni ada apple, ada pen. Cikgu ambil satu apple dengan satu pen. So cikgu tambahkan. Now, ada apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Apple pen? Jadi macam apa? Yang orang Korea tu nyanyi lagu Apple Pen tu kan.
Jadi kita memang tak boleh ni. Jadi kita biar dia macam ni. So anyway, untuk this case ni memang cikgu tak boleh ambil B tambah S. Dia tak logik. Sebab soalan tanya cari bilangan baju dan seluar. Maknanya dia tak tahu B. Dia nak tahu B tu berapa. Dia tahu S tu berapa. Nampak tak? Dia tahu berapa. Soalan dia. Cuma ada satu lagi yang Shima, okay. Dia ada beritahu pasal bayaran RM80. So yang 80 ni dibayar untuk apa? Untuk baju saja? Untuk seluar saja? Atau untuk baju dan seluar? Okay, so untuk baju saja yang RM80 ni. Kita tengok dia kata apa sini. Cari bilangan baju dan seluar yang mungkin dibeli oleh Shima dengan jumlah bayaran RM80. So sini bermaksud yang 80 ni dia bayar untuk baju dan seluar. Dua-dua ni. Okay, cuma kita tak tahu berapa banyak. Tapi kita tahu ialah ni. Kan, kita tahu yang ni. Okay, so cikgu nak tunjuk Kak cuba jaya dulu. Lepas tu baru cikgu tunjuk shortcut dia. Sebenarnya dah boleh agak dah kot. Ada sampai sini boleh agak dia punya persamaan dia. Kalau nak buat B tambah S sama dengan 80. Boleh ke? Boleh ke? B ni bilangan baju tambah dengan S ni bilangan seluar. Lepas tu bilangan baju tambah bilangan seluar tiba-tiba jadi duit RL80. Tak boleh dah kan? Memanglah macam kalau kita fikir I pergi ke kedai tu, I ambil baju, I ambil seluar, I bayar 80. Betul lah kan? Tapi sekarang ni sebab setiap baju dengan seluar ni harga berbeza. So, you kena kaitkan ni di sini. Jadi maknanya kita buat macam ni. Okay? Now, baju ni RM20. Satu baju RM20. So, kalau B baju maknanya kita ambil 20 darab B lah. Nampak? Aduh, lagging. Lagging. Sekejap ya, sebab cikgu tengok cikgu tak nampak video cikgu, tak nampak di apa. Tu dia. Okey dah, better dah. So, kalau baju tu sehelai, selai ni RM20. But now we don't know berapa dia beli. Yang kita tahu bilangan baju B. So, kita tak tahu jumlah harga dia beli baju. Dia beli, maknanya kita kena ambil satu baju RM20. So kalau B baju 20 darab B. Okay. Sama dengan seluar, kalau satu seluar RM10. So kalau S seluar, so ambil 10 darab S. Baru boleh samakan dengan 80 sebab 20 darab B ni dah duit. Duit darab bilangan, so ini akan jadi duit. Ini pun akan jadi duit. RM. So duit tambah duit sama dengan duit. Betul. Oh, logik. Okay. Boleh ni? Boleh faham tak ni? Faham ke?
Okay, kalau kata semua orang senyap, maknanya semua orang faham lah. Kan tak ada siapa tanya soalan, maknanya I assume everybody faham my explanation ni. Okay. So sekarang ni dia tanya, this is extra question lah, dia tanya berapa bilangan maksimum baju yang boleh dibeli. Berapa bilangan maksimum baju yang boleh dibeli. Jadi in this case, kita terpaksa orang kata buat kaedah cuba jaya lah. Jadi okay, kita cikgu buat macam ni. Cikgu buat dalam bentuk jadual lah kan. You know, in maths jadual is a systematic method untuk kita nak see things. Okay, so here I put as baju keluar. Okay, so kalau satu baju tu dah RM20. Betul? Okay, cikgu nak tunjuk tu, cikgu tulis darab 10 supaya clear sikit. Darab 10. 10 ni ringgit. Jadi kalau cikgu beli satu seluar RM1. Boleh tak? Cukup tak yang RM80 ni? Bukan sebab ini baru, silap ni 20. Sebab bayar 30 kan? Betul tak? Dia pun tak cakap seluar tu berapa kan? Dia tak beritahu, maknanya it is open lah. Okay, let me try kalau dua baju 20. And I stick to satu seluar. I just stick to satu seluar sebab cikgu tak boleh macam nak buat dua-dua. Dua-dua kita ubah, nanti kita tak boleh nak macam nampak dia punya the progress. So okay, dua baju so 40 tambah ni 10, 50. Yang dia cakap dekat sini lah, dia bayar 80. Tak? So you kena try sampai dapat sini 80. Macam ni tak dapat 80, ni baru 50. Maknanya cikgu boleh adjust kat sini 3 baju. Oh sorry. 3 baju. So 3 baju dah 60. Tambah dengan sini 10 dah 70 kan. But still tak menepati yang 80. Okay, now let's try 4 baju. Okay. So satu seluar. So 4 kali 20 80. Tapi kan dia beli dengan seluar sekali kan. Dah jadi 90. Maknanya yang ni tak boleh ambil lah. Faham tak? Maknanya 4 baju dengan satu seluar tak boleh. Because satu ialah dia bagi tahu yang dia beli dua-dua. Baju dan seluar. Okay. Jadi maksimum dia ialah 3 baju. Cikgu boleh tak kalau saya nak ambil kira 2 untuk seluar? Okey. Sebabkan soalan ni dia fokus kepada baju. Right? Dia fokus kepada baju. Jadi kita kena ubahkan nilai baju tu, bilangan baju tu. Yang seluar tu kita fixkan. Macam tu. Okey? So, maknanya kalau baju 3 dah 60. Jadi seluar tu sebenarnya dia beli berapa? Berapa? Ini dah 60. Okay, someone answer me. Kalau dia beli 3 baju dah RM60. Yang dia bayarkan 80. So seluar ni beli berapa sebenarnya? Someone answer me. Okay, yes, 2. Faham tak? Dia kata cikgu tadi, cikgu kata 1. Macam ni, this is what we call
kaedah Cepajaya. Okay, so let me clear off again. Sebab dia fokus kepada baju. Jadi cikgu ubahkan yang baju lah sebab kita nak tahu berapa baju sebenarnya. Jadi yang seluar cikgu fix. Cikgu ambil minimum lah satu seluar. Boleh je cikgu nak ambil 2 seluar tapi nanti dah susah nak manipulate, manipulasi dalam bahasa Melayu lah. Okay. Kesimpulan kalau soalan tu dia fokus pada baju, so kita buat kaedah Cepajaya baju ni untuk berubahkan, and the other one kita tetapkan. Okay, and when kita dah jumpa final dia macam ni, kalau terlampau besar sangat 80 tak boleh sebab dia dah kata dia beli seluar, jadi maknanya ni tak diterima. So maknanya dia beli 3 baju saja paling maksimum. Jadi maknanya dia kena beli 2 seluar lah sebab dia dah memang bayar 80. Memang dia kata 80 dah. Cikgu nak gunakan, okay. Sebab cikgu nak guna GeoGebra, dia tak boleh nak plot sampai 80. Jadi cikgu nak pemudahkannya. Cikgu dah tunjuk kat kamu semalam macam mana nak pemudahkan kan. So ini cikgu bahagi dengan 10 lah. So sini dapat 2B tambah 1S tambah dengan 8. Okay, so I'm going to type that one. Dua B. So B ni cikgu ambil X lah. 2X tambah Y. Okay, sama dengan 8. So tadi kan yang baju yang 4 ni kita tak terima jawapan ni kan. Baju 4 sebab dia macam ni. Nampak tu baju 4. Ni baju 4. So kalau dia beli baju 4 maknanya seluar memang tak boleh beli kan. Ini sini baju, sini seluar. Ni B, ini S. So kalau beli 4 baju, apalah kan. Kalau beli 4 baju dah 80. Tapi seluar tak boleh belilah. That's why S dia kosong. Tapi kalau kita beritahu yang dia beli baju dan seluar, jadi maknanya yang kita boleh ambil ini kita tak boleh ambil 4 baju 1 seluar. Nampak kalau 4 baju 1 seluar dia dekat sini. 4 baju 1 seluar dia dekat titik sini. Titik dekat sini. Which this point is not on the line here. That's why jawapan ni tak boleh diterima. Okay. Now let's have a look at 3. This is 3. Ni 3. Maknanya 3 baju 2 seluar. Tunjuk kata ni. Dia kena beli 2 seluar. Ni 60, ni 20, 80. Kamu faham tak ni? Jelas tak? Okay. Sebab tu number 5 pun lebih kurang sama dengan yang ni sebab dia suruh lukis keraukan. Okay, now kita nak buat yang ni. Persamaan linear serentak dalam dia pun boleh ubah. Kenapa dia sebut perkataan serentak? Why? Why is the because? Okay. Ustaz Badlisha suka sebut itu kan. Why is the because? Okay. Cikgu tak naklah cerita buat benda ni, cerita ni cikgu nak ni. Sebenarnya yang ini semua ni dia dah masuk kat sini. Dia daripada sini dia modelkan yang ini. Okey. Teknik macam nak modelkan ni dah bincang banyak dah. Okey. Sebab istilah dia guna tambah ni sebab dia ada perkataan jumlah. Ada jumlah sini. Ada jumlah je dia ni. Cuma you have to be careful lah. Jumlah bilangan atau jumlah berat ke atau jumlah ringgit ke, semua tu you kena tengok lah. Tapi so far setakat ni cikgu dah
cover semua dah. Okay. Now cikgu nak type these two things ni, these two persamaan ni. Okay. So one is x plus y. X plus y equals 7. Okay. And one more. Itu 7 pula. Okay. Another one. 2x plus y equals 12. Cuba tengok apa jadi. Baik kamu nampak? Baik kamu nampak? Alah, pilih warna lain lah warna dia ni. Dia tak warna lain. Alah, dia tak boleh guna warna lain ke? Tak sendiri tak. Okay. Merah. Okay, yang ni. Mana apa nak? Mana apa? Nak warna apa? Cepat. Mana? Dah, nampak tak? Okay. Cuba tengok. Yang x plus y ni yang warna hijau. Yang 2x plus y ni dia warna merah. And when I draw, what do I see here? What happened here? Who can describe what happened here? What happened to these two lines? Yes, my dear, what happened? What can you see when I have two linear equations together? Siapa nampak? Kamu type ke? Sekejap tu. Jawapan tak? Tak ada jawapan ha. Now my question is that when I type in, cikgu type kat dalam GeoGebra ni both equations, kan? So you can see the two lines and what happened to the two lines? Cikgu dah tunjuk kat situ dah. Senang jawapan dia, apa dia? Tanya adik kamu pun tahu jawab. Oi, hilang dah. Ha? Tak nampak? Line tu bertembung kan? Dia bertembung. Okey, perkataan bertembung adalah perkataan bahasa Melayu yang kita guna tiap-tiap hari lah kan. Kita bertembung, kereta api tu bertembung. Atau kereta api tu, jalan tu bertembung kan. Tapi dalam maths kita gunakan istilah pintas. Okay, bersilang. That's the word, bersilang. Dia bersilang. Okay, and dia bersilang at only one point here. Because kalau cikgu nak cari tempat lain, tak ada dah. Nampak tak? Dia dah macam open up, open down tu. Tapi dia bertemu dekat sini. And kalau tengok secara mata kasar, it's actually kat mana tu? 5 dengan 2. Okay? 5 and 2. Apa maksud dia? 5 dengan 2 tu? Okay. Let's have a look at the question now. So tadi kita dapat jawapan 5 dengan 2 kan? And kita dapat sini 5 and kat sini 2, right? Okay, now kita tengok apa benda 5 dan benda 2 tu. Kita tengok ini apa, ini apa. So mari tengok pada soalan dia.
Faiza ternak 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Kos ternak seekor ayam ialah RM2 seminggu, manakala kos jumlah kos. Okey. Alright. So sekarang ni apa dia buat ialah sebenarnya nampak ni dia kata sini. X ni is ayam. So ini ialah ayam. Kat sini ayam. Okay. And kan biasa kat sini X kan. And then Y itik. Ini itik. Macam tu. Maknanya dia bela 5 ayam dan 2 itik. Okay. And betul kan nampak? 7 ekor ayam nampak? Ni. 5 ayam, 2 itik. Kos ternak seekor ayam RM2 seminggu, manakala okey. Jumlah kos ternak. Okey. So sekarang ni so you understand tak apa? Berapa ekor ayam dan itik yang diternak? So ayam 5, ni 2. Jadi kalau you perasan dalam soalan ni dia ada 2 situasi yang dia describe. Selama ni bila kita buat soalan-soalan ni dia cuma just like satu saja. Sama ada dia nak cakap pasal tapi macam ni pun macam satu benda, dia cakap pasal harga je. Dia cakap pasal harga je. Nampak? Dia tak cakap pasal bilangan baju yang tadi cikgu petikankan berapa, B tambah S berapa, dia tak habaq. Macam soalan ni dia habaq. Dia bagi tahu 7 ekor ayam. Jadi kita ambil ayam ni X, itik ni Y. So kita boleh ambil X tambah Y sama 7. Boleh. Sebab dia dah bagi tahu. Macam ni dia tak bagi tahu. Sebab apa dia tak bagi tahu? Sebab dia nak suruh kita cari. Okay. Lepas tu dia, ini apa dia? Ni yang ayat yang kedua. Kos ni, ini kos. Inilah kos. Ini bilangan. Nampak? Okay, ni kos, ini bilangan. So kalau bilangan boleh ambil terus je X tambah Y. Tapi kalau kos, you kena ambil lah. Ayam ni RM2, nampak? Ayam RM2. Itik ni RM1. So that's why you nampak. Tak nampak satu kat sini, wah ada satu lah. So that's why. And dia kata jumlah kos nakkan ialah RM12. So ikut sutra. Macam tu. Okay. So bila ada 2 situasi yang diberikan, okay, satu is bilangan, satu is kos, it helps kita atau macam kes ni Faiza to actually decide. Katalah dia tu kemampuan dia hanya dia boleh belanja RM12 saja seminggu untuk nak beli makanan ayam dengan itik. Okay. Jadi the best is to bela 5 ayam and 2 itik. Faham tak? So this is like making decision lah. Okay. Macam kat sekolah dah kan you all ada hari kantin ke, hari koko ke apa kan. And kan biasanya you all ada buat buka gerai. Okay, jadi biasanya buka gerai ni selalu kamu jual either makanan ke whatever lah. Okay, jadi macam mana you nak tahu, katalah nak jual nasi lemak, macam ni nak tahu berapa kilo nak beli nasi lemak, berapa biji telur kita nak beli. Kalau satu nasi lemak letak sebiji senang, betul tak? Nak buat 100 bungkus nasi lemak, beli 100 biji. Masalah sekarang ni, kalau kita tak sebiji, harga mahal. So, kita kena potong 4. Ya, bila dah potong 4, maknanya 4 biji nasi lemak, 4 bungkus nasi lemak, baru guna sebiji telur. Itu baru bilangan. Belum cakap pasal harga lagi. Harga nasi lemak lain, harga, so all these things comes in. Alright? Jadi, cuma untuk you all punya format ni, dia pemudahkan by just discussing 2 je pun boleh ubah. So it's the ayam and the itik. The baju and the seluar. Macam tu. Okay. Macam ni the guru perempuan and guru lelaki. Macam ni. Macam 2 je. Okay. Nanti kamu tingkatan 4 ni kamu akan belajar 3. Okay. Kamu akan belajar 3. Cikgu just nak share dekat kamu lah. Jadi kamu macam tu. Okay, cantik. If I understand the form 1, I can understand the form 3. The form 4.
Nampak? Dia 3 nampak, X, Y, Z. Nampak? Persamaan lagi. Nampak? Okay, 3 pula. Kan? Okay. Itu at max. Pada max tak ada. Okay. Okay, now. So, nampak tak ni? Okay, jadi cikgu tadi tunjuk graf. Tapi kita ni kena belajar dua lagi method. Okay, tadi cikgu tunjuk graf. Okay, so kita kena belajar yang these two method juga. So altogether there are 3 methods nak selesaikan persamaan linear. Okay, persamaan linear serentak. There are 3 method. Ini graf. Okay, macam mana nak lukis graf ni? Okay, dia ada shortcut dia, tapi I think for you all punya ni, you all kena buat jadual. Buat jadual. Lepas tu plot titik dia. Macam tu. Okay, alright. Now, kaedah ganti. Kaedah hapus. Okay, so I think today cikgu hanya sentuh sampai kaedah ganti dulu. Okay, then hapus. And I'm going to use the contoh dalam buku teks so that nanti you boleh refer balik. Okay, but besok kita akan buat soalan daripada ni. We try out the questions. Oh, bestnya. Habis. Ini can go to chapter 7. Kalau cikgu boleh habis sebelum raya ni, kira kamu tak payah ke sekolah dah. Kalau maksudnya baiklah. Okay. Cikgu nak mohon supaya cikgu tak pergi sekolah. Cikgu nak mengajar online. Okay, contoh 12. So you have this and you have this. Okay. So cuba tengok apa dia buat. Kita go one by one, slowly, tenang-tenangkan diri. Okay. Okay, sekarang ni cikgu nak perkenalkan, kata apa, the word subject. Subject. Ya, subject. Kita ada equation. So, first you got to choose, pilih which equation yang you nak jadikan dia subject. Okay, so kalau cikgu tengok ni, okay, apa dia subject? Nanti cikgu tunjuk apa subject. Kalau cikgu tengok ni, okay, let me look at the perkali. Now, here perkali dia 1. Here 3. Okay. Ini perkali dia 1, yang ni perkali dia -3. And here perkali dia 5, and here perkali dia 2. Jadi, I choose equation yang mana ada perkali 1. So, in this case, this one perkali 1. Maknanya, this equation, cikgu jadikan X sebagai subjek. Okay, let's have a look here. Now, dia namakan, dia labelkan this one as, dia buat dot satu ni means this is the first equation. Okay. And then yang ni is the second. Dia saja label untuk memudahkan kita nak assign steps tu lah. Kita nak tunjukkan step tu kan. Okay. So as I say, the first equation ni kita ada perkali 1. So I'm going to make this one, persamaan 1 ni, to become subject. Okay, nah, apa itu subject? Look here. Nampak tak? Should I make the book higher so that you can see better? Baru best.
Okay. We are here. Okay. So as I say, persoalan pertama ni was chosen to change it, to transform it kepada subjek. Kalau kita nampak sini, X ni, dia jadi X kat sini. And what happened to minus 3Y? Dia bawa ke kanan. And become plus 3Y. So now X become the subject. Okay, sini dia guna perkataan ni lah, ungkapkan X dalam sebutan Y. That's mathematical ni lah. Cikgu guna bahasa biasa je. Jadikan X ni macam ketua lah. Yang ni ni, pergi sana. Aku nak jadi ketua. Macam tu. Okay. Kenapa cikgu pilih X? Sebab X hanya ada satu. Kalau cikgu pilih 3, kita ada 3 ketua. Pening kepala. Betul tak? Tapi macam mana pun nanti, kamu akan encounter juga yang mana persamaan tu dia ada lebih pada satu ketua. Kan? Itulah. Okay, tapi kita fokus ini dulu. Okay, now. What are we going to do about this ketua? About this subject? Okay. Now, since tadi yang pertama tadi kita dah jadikan dia macam ni. Sebenarnya dua-dua sama. Both are the same. Okay. So now cikgu namakan ni equation, the third equation. Supaya senang sekali lagi kita tak kata, oh yang mana tu yang satu ke dua. Okay, the third one. Sebab ni we are not looking at this anymore. Kita just kata lupakan sat nombor satu ni. Kita like abaikan lah. No more looking at that. Now we're looking at number 2 and number 3. Okay. So what do they do? Apa dia kata? Substitute. Gantikan yang 3 ni ke dalam yang 2 ni. Maknanya dia ambil ni, diganti kat sini. So this is X, right? So kalau sini X, maknanya di X ni yang kita kena ganti. Y tak dapat nak gantilah. Ini dia X. So 5. Okay, tengok apa ni. 5. Ni 5. X ni yang ini, nampak? 7 plus 3Y ni dia. Kan? And then plus itu dia balik. 2Y dia balik, equals 1, nampak? Macam tu. Diganti. Diganti yang subjek ni ke dalam persamaan yang kedua. Nampak tak? Okay, lepas tu dia buat apa? Dia buat apa ya sayang? Dia buat apa? Mana cikgu punya kertas tu? Ingat tak kertas yang cikgu buat ada steps tu? Kita buang kurungan kan? Atau arahan matematik kita kata kembangkan lah. Okay, so kembangkan 5 darab 7, 35. 5 darab 3, 15. Satu dia. Okay, plus 2. And look what happened here. When you do that, what happened here? Do you see any more X? No, you only see Y. Maknanya sekali persamaan sekarang jadi satu pun boleh ubah. Nampak? Okay. Alright, so campurkan ni 17. And 35 ni kita bawa ke kanan. Okay, so akan jadi 1 minus 35. Negative 34. And nak cari Y kan? So bahagi dengan 17. Dapat 92. Okay, Y sama dengan 92. And do you stop here? No. Because kita ada X. So kena cari X juga. Don't stop Y kat sini. Don't just stop here. See, I'm telling you this because student, you know, bayangkanlah jalan kerja dah panjang. Lepas tu you tend to forget lah apa nak buat lepas ni. Dapat Y dah happy, buat soalan lain. No. You have to find X. Okay. Now, I have now 3 equations here. So which is the best equation that I should choose? You want to find X, betul tak? So what should I use here? Why should I use here? Baik, mak saya cikgu guna yang ni. Yang ni Sebab ni memang dah ada X kat situ kan. Jadi cikgu hanya ambil 7 tambah yang Y tu cikgu ganti dengan ni. Nampak tak? Cikgu guna yang persamaan ketiga tu. Terus dapat X.
Okay. Terus dapat X. Kan ganti. Ganti Y92 ni kat sini, kat dalam ni. Dalam ni kan. Tu dapat jawapan. And then you must write this, okay? Maka X sama 1 dan Y sama ni. 92. Okay. So that is penggantian. Sebab apa? Kita dah dapat subjek ni, so kita ganti. Sebab dapat subjek ni, yang kita ganti. Kita bagi kaedah penggantian. Okay. Kaedah penggantian. Okay. So apa dia punya tips? Cari yang perkali ya. 1. Okay. Now. Kaedah penghapusan. Sekejap cikgu nak ambil contoh sini lah. Kita cuba try test. Yang ni. X plus 4Y sama dengan 14. 3X plus 2Y sama dengan 12. Now, which one should we choose? Which equation should we choose untuk nak jadikan dia subjek? Boleh tak kita pilih equation untuk jadi subjek? Boleh tak? Ada tak kat sini? Boleh jawab? Boleh jawab ramai-ramai pun tak apa. Ada tak? Ada tak kita boleh jadikan subjek? Sama yang dekat atas ke yang kat bawah? Yang mana? Yang mana? Ni kalau boleh cikgu nak habis sebelum azan Zuhur. Ada lagi macam 10 minit macam tu. So boleh jawab tak kat cikgu? Nak ambil yang atas atau yang bawah nak jadikan subjek? Tolonglah jawab. Ke kamu dah tidur? Siapa tidur kat sini? Angkat tangan. Okay, so of course kita ambil yang pertama. Kenapa? Sebab kita ada sini perkali. Perkali dia apa? 1 kan? Perkali ni 1. Sebab 1. So kita boleh jadikan X sebagai subjek. Boleh tak jadikan yang Y sebagai subjek? Boleh. Tapi kamu akan menghadapi pecahan. Okay. Alright. Mari tengok B. Boleh tak? Tak boleh. Tak ada yang berkali 1. Jadi maka dari itu kamu kena belajarlah kaedah penghapusan juga. Okay, sebab kaedah penghapusan lebih selamat daripada nak jadikan subjek. Kalau kaedah penghapusan ni dia tak ada melibatkan pecahan. Okay. Okay, so tengok C. Aduh. Tengok C. Tapi tiba-tiba sini ada pecahan. Macam mana ni? Cikgu pernah cerita kat kamu kan, kalau ada pecahan, kita buat apa? Kalau ada pecahan ni, kita nak buang pecahan, kita buat apa? Kita darab kan? Sebelum kita darab, nak darab apa sini? 3 lah. Darab 3, darab 3. Settle kita punya masalah. Betul tak? Kalau macam ni nak buat apa? Ini ingat tak yang bentuk ABC tu? Yang cikgu kata boleh buat darab silang. Kan? Betul tak? Ini A, B, C nampak? A, B, C. So yang B boleh buat sini. Nampak berdarab dari sini. Settle. Nampak? Okay. Alright. Sama juga dengan yang ni. Okay. Boleh? So yang kaedah penghapusan cikgu akan tunjuk besok. So saya ambil masa sikit. Jadi untuk besok kita akan bincang ni lah nombor 2 ni. So cikgu minta tolong kamu buat because I might ask you to show me. Okay. You buat dulu yang ini. Ni buat ini dulu.
And then kalau you nak try yang ni pun boleh, nak try yang ni pun boleh. Sebab cikgu dah bagi tips. Yang ni je jangan buat lagi. Okay. So you boleh try 1, 2, 3. Okay. So tips ni ialah ada pecahan je, darabkan. Kan? Ada yang bentuk macam ni kita boleh buat darab silang. Okay. Lepas tu macam ni kita ada perkali satu kan. Kita boleh jadikan ini sebagai apa tu subjek. Walaupun sini pecahan. Okay. Alright. And then cikgu pun nak bincang soalan 4 dan 6. Okay, 4 dan 6. So this will be tomorrow's lesson. Okay. And then wala, alhamdulillah habis. Okay, habis. And then raya nanti, cuti raya kan 2 minggu. Masa cuti raya cikgu tak buat kelas lah unless kalau you request. Then I will do. Ni bahagian yang muka surat 145 ni. Ni kan. If you can photostat ke atau salin ke apa ke, sebab I really want you to practice this. Buat macam scrapbook lah. Tulis soalan and then cuba jawab. Make it as like your scrapbook. Okay. Itu and then yang ini. Ini. Okay. You might not be able to do all, but as you macam apa, you macam cuba everyday tengok kan. Kita cuti raya tu 2 minggu, about 14 days. So satu hari satu soalan, nampak ada 12 soalan ni. Kan 12 soalan, so satu hari soalan, cuba. Besok tak boleh, cuba lagi tengok. Pagi tak boleh, try petang pula. Petang tak boleh, tengok pula ni. Kalau tak boleh nombor 1, try nombor 2. Tengok baca, and then tengok balik tips yang cikgu bagi. Tengok balik YouTube yang cikgu bagi sebab I have given you all the tips. Okay. So you just need to practice benda ni. Okay. So maknanya besok hari Khamis kita habis, and hari Jumaat insyaAllah kita boleh start dengan ketaksamaan ni. Okay. So cikgu nak ucap terima kasih for attending this class. Nanti kalau kata kamu dah balik ke sekolah, cikgu nak minta tolong you master this, you really understand this, and then you help your friends. You kena ingat, ilmu ni bukan ilmu kamu. Ilmu ni milik Tuhan. Okay, for the Islam, ilmu ni milik Allah. You should not keep to yourself. You must share. Okay, you tengok Ustaz Abid Liu. He got money, Allah bagi dia rezeki duit, he doesn't keep to himself. Dia nak bawa duit tu ke mana? Kalau kamu simpan ilmu tu, kamu nak bawa ilmu tu ke mana? Alright? Kamu nak bawa masuk kubur pun tak boleh kan? So, share. Because when you share, you will get more. Okay, so you are all yang the fortunate one. Where you ada apa, laptop, you ada internet yang kuat, you know. The rest of them maybe tak ada this kind of and then kalau tak apalah, mungkin ada yang ada pun tapi dia ignore, buat tak tahu kita apa, maknanya dia belum ada kesedaran. You all ni Allah dah bagi kesedaran, Tuhan dah bagi kesedaran untuk ambil berat tentang ilmu kan. Jadi kita tolong orang, macam mana like Ustaz Abid ni tu, dia tolong orang, and dia tolong orang, dia tak kira siapa pun, semua dia tolong. Tak kira bangsa, tak kira agama pun, bukan cakap bangsa lah, tak kira agama pun. He help because duit ni dapat tu is from not from just one source. Tak? Okay, so I'll see you tomorrow insyaAllah, and insyaAllah malam ni dah ni lah, cikgu dah boleh upload YouTube tu. Okay everybody, bye bye. Sayang kamu, sayang ilmu. Hashtag. Bye. I want to hear your punya voice lah. Say bye-bye to me. Kamu kalau tak nampak, dia kena cakap. Cakap sayang cikgu, sayang ilmu.
Okey, Assalamualaikum. Ada berapa orang lagi tak keluar ni? Cikgu nak kena kunci bilik ni. Yes, sayang cikgu saya memang. Cakaplah sikit boleh dengar suara. Bukti cikgu ni tak cakap seorang-seorang dalam ni. Oh, Tasha tak ada mic. Okay, what about the rest? Yang lain pun tak ada mic ke? Tempat tadi beria dengan bersembang kuat. Punya ni dah nak jatuh dah. Ada lagi 2 orang. Lagi seorang. Siapa lagi tak left ni? Syasha. Okay. Alhamdulillah, syukur.